Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta selamat pagi. Cikgu ucapkan kepada semua murid tahun 6 Sakura dan 6 Lavender yang hadir pada pagi ini. Cikgu ucapkan terima kasih kerana awak sudi bersama-sama dengan cikgu pada pagi ini untuk kita teruskan PDPR kita. Bilangan yang seterusnya iaitu bilangan ke-28. Okay, jadi cikgu berharap yang murid yang baru masuk ni dah bersedia mental dan fizikal semua sebaik-baiknya. Sebelum nak masuk kelas tu kita mandi dululah kan. Kita mandi dulu, kita bersihkan badan kita dulu. Okey, kita makan sikit. Okey, makan roti sikit ke, minum susu ke supaya awak tak kosong. Perut awak tu bila kosong nanti awak tak dapat apa-apalah. Awak penat. Okey, awak penat dan letih, mengantuk dan sebagainya. Okey, boleh saranan cikgu tak ada masalah kalau awak nak letak makanan kat depan awak tu. Tapi janganlah makanan yang berat-berat. Contohnya sekadar roti. Okey, gula-gula ke. Tak nak bagi rasa bosan, boleh. Tak ada masalah. Sebab memang macam tu pun kita buat santai je kan. Tapi kita belajarlah sama-sama Okey, so hari ni cikgu akan teruskan PDPR kita bilangan yang ke-28. Okey, cikgu akan share screen. Okey, cikgu harap semua orang nampak ya. Okey, so sebelum cikgu terangkan apa yang kita nak belajar pada hari ini. Okey, murid yang baru masuk cuba cek balik 6 Sakura. Ada tak yang baru masuk cikgu tak ambil kehadiran lagi? Okey, ada 6 Sakura. Cuba tengok. Tak ada Okey, so tak ada tu maknanya tak masuk lagi lah tu. Okey, 6 Lavender. Okey, 6 Lavender. Cuba tengok. Ada tak murid yang baru masuk? Nama tertinggal. Setakat ni baru ada 4 orang. Okey, tak ada juga Okey, so cikgu akan teruskan dengan cikgu akan memaparkan dahulu awak punya hasil kerja awak pada hari Isnin untuk 6 Sakura. Okey, untuk hasil kerja awak pada hari Isnin, okey, kita dapat lihat tak tahulah, awak komenlah sendiri. Bagus ke tak bagus? Ini 6 Sakura ni. 6 Lavender tak payah nak ceritalah. Ini 6 Sakura. Ini saja yang hantar. Okey, tak sampai pun 10 orang. Pergi ke mana murid-murid yang lain ni? Cikgu pun tak tahu apa masalah dan apa yang awak buat di rumah. Cikgu tak pasti sebab kita ada banyak masa. Kadang-kadang cikgu bagi masa selama seminggu lebih pun tak hantar-hantar juga. So dekat situ awak tepuk dada, awak tanyalah diri awak sendiri. Di mana tanggungjawab awak? So dekat sini baru ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 7 orang. Ini 6 Sakura. Tak sampai 10 orang pun. Kalau 6 Lavender, lagilah cikgu sedih. Okey, kita tengok pada 6 Lavender. Okey, ini adalah hasil kerja 6 Lavender. Okey, 6 Lavender setakat ni yang hantar baru Danisha. Okey, Nazli Syam, Muhammad Syakirin. Oh, siap tulis mantap lagi. Okey. Berapa orang? 3 orang baru. 1, 2, 3. Cikgu rasa Azimah mungkin dia akan hantar tu. Cikgu harap Azimah boleh hantar nanti sama ada awak nak hantar melalui Padlet ataupun terus kepada WhatsApp cikgu. Latihan hari Isnin yang hari tu Okey, terima kasih kepada murid yang telah Saya dah hantar. Dah hantar dah. Okey, kalau hantar cikgu cek balik nantilah. Mungkin cikgu tak perasan. Cuba cek balik awak WhatsApp cikgu. Kalau awak hantar kat WhatsApp, WhatsApp balik awak cikgu ni saya dah hantar. Sebab kadang-kadang cikgu terlepas. Sebab banyak sangat WhatsApp masuk, dia terlepas. Dah. Okey Saya dah WhatsApp. Okey. So nanti cek balik Kalau siapa yang hantar guna WhatsApp yang nama dia tak ada dekat sini, cuba cek balik. Mungkin cikgu terlepas pandang. Okey, ini hari Isnin yang hari tu So cikgu ucapkan tahniah kepada murid yang telah menghantar tugasan. Kepada yang belum menghantar tugasan tu, tolonglah ambil tindakan segera. Okey, ini cikgu nak ucapkan tahniah juga kepada murid yang berjaya mendapat kedudukan terbaik dalam ke kelas dojo Cikgu dah berikan untuk 6 Sakura. InsyaAllah cikgu akan berikan dia punya laporan. Apa dia? Ruknesh. Okey, cikgu akan bagi laporan dia pada hari. Okey, Syafina baru masuk Okey, cikgu akan bagi laporan untuk 6 Lavender pada hari ni insya-Allah. Okey, cuba tengok balik 6 Sakura, mungkin ada yang baru masuk. Ni ramai yang masuk ni. Cuba cek balik 6 Sakura, mungkin tertinggal lama. Tak ada berderu-deru masuk ni.
Dia orang masuk lambat sikit. Okey. Irfan, okey. Sekejap lagi cikgu ambil kehadiran balik So cikgu harap awak bersama dengan cikgu sampai habis lah. Sebab cikgu akan double check balik. Kalau contoh last nanti kalau nama tak ada, apa dia? Danish Ani. Okey, kalau contoh nama tak ada, cikgu anggap tak adil lah hari ni. Cikgu akan keluarkan balik. Okey, so pastikan ada sampai habis. Okey, okey, so kita teruskan dengan PDPR kita pada hari ni. Hari ni banyak sikap banyak lah. Hari ni dia punya latihan dia tak banyak, 6 je. Tapi soalan dia agak sukar sikit. Okey, kenapa cikgu kata sukar? Sebab soalan ni dia ada TP4 dengan juga TP5. So kalau awak boleh jawab soalan yang cikgu bagi semalam, okey, soalan dia hampir sama, cuma cikgu ubah sikit nombor dan ubah sikit cerita dia. Tapi cara menjawab dia lebih kurang. So kalau awak boleh faham pada tugasan pada pagi ini, insya-Allah awak boleh jawab latihan yang cikgu bagi tu. So mana awak layaklah dapat TP4 dan TP5. Tengoklah soalan mana yang awak banyak betul. Kalau semua betul, maksudnya awak layak dapat TP5. Kalau contoh ada salah sikit and then TP5 tak boleh jawab, TP4 saja boleh jawab, mana cikgu bagi TP4 saja. Okey, so pastikan awak hantar tugasan tu sebagai bukti yang awak menjawab soalan pada hari ini. Okey, so kita fokus kepada kemahiran yang sama, iaitu tajuk yang sama, peratus. Okey, nanti cikgu ambil balik kehadiran yang baru masuk ni. Okey, iaitu di mana kita nak belajar ataupun kita nak imbas balik semula menyelesaikan masalah harian melibatkan peratus dalam situasi harian. Pada hari Isnin hari tu cikgu ajar tentang kemahiran asas saja. Macam mana nak tukar kan dari pecahan kepada peratus, bagi gambar sikit macam mana, bagi soalan cerita yang ringkas-ringkas. Okey, cari nilai dia dan sebagainya. Kali ni soalan dia lebih sukar sikit. Okey, soalan dia lebih sukar sikit. So kita tengok sama-sama. So sebelum cikgu pergi kepada apa yang cikgu nak ajar hari ni, kita kena imbas balik semula konsep sidocis. Mungkin ada yang tak tahu, ada yang tahu. So kita tengok apa itu konsep sidocis. Okey, sidocis ni cikgu secara ringkasnya adalah ringkasan bagi single line, C, do adalah double line, CI circle bermaksud bulatkan, kemudian S bermaksud square, petakkan. So kita tengok apa benda yang sidocis ni. Sidocis ni adalah cikgu punya kawan cikgu punya hasil kerja. Dia dapat Johan Inovasi peringkat zon keramat dan peringkat negeri. Hebatlah cikgu ni Okey. So awak boleh tengok dulu apa benda yang cikgu ni nak sampaikan. Apa ni cikgu akan terangkan apa itu secara detail apa itu sidocis. Assalamualaikum. Hari ini cikgu nak share tentang inovasi yang cikgu pernah buat, iaitu sidosis. Okey, apa itu sidosis? Sidosis tu dia stand for SI itu single line, DO itu double line, CI itu circle, and the last letter is S untuk square. Apa guna benda-benda tu? Okey, single line itu digunakan untuk kita gariskan maklumat yang ada dalam soalan. Okey, dan apa itu double line? Okey, cikgu stop sekejap Okey, so dekat sini kita bagi tahu single line ialah kita menggariskan maklumat yang diberi. Selalunya maklumat diberi ni dalam bentuk nombor lah. Ataupun perkataan atau satu perkataan contohnya yang memberi maksud. Contohnya macam seminggu. Kita tahu seminggu tu bermaksud 7 kan. Okey, satu lagi sebulan. Mungkin sebulan tu mungkin 30 atau 31. Okey, contoh dia kata setahun. Mungkin perkataan itu menunjuk kepada setahun lah kan. Ada juga menunjuk kepada 12 bulan kan. So maksudnya nak kena darab 12 dan sebagainya. Tu kita guna untuk kita gariskan kehendak soalan. Okey, seterusnya ialah do ataupun do lah sebenarnya. Double line bermaksud kita menggariskan dua garisan untuk kehendak soalan. Maksudnya dia punya soalan dia lah. Maksudnya okey, contohnya berapakah bilangan? Itu maksudnya kehendak soalan lah tu. Maksudnya dia nak apa? So itu adalah kita kena double line kan. So ingat benda ni kita akan guna kejap lagi. Kita cari dalam soalan tu kalau ada kata kunci untuk sesuatu operasi atau yang membantu. Okey, seterusnya adalah bulatkan. Bulatkan adalah circle dalam bahasa Inggeris. Kita akan bulatkan kata kunci. Kata kunci tu maksudnya adalah
perkataan yang membawa maksud operasi ataupun rumus yang kita kena gunakan. Contoh macam luas. Cari luas. So kita tahulah panjang, darat, lebar. Okey, hitung isi padu. Bermaksud panjang, darat lebar, darat tinggi. Macam itulah. Okey, tapi untuk soalan ni kita tak belajarlah tentang luas dengan isi padu. Tapi nak bagi tahu dekat sini, kata kunci dia mungkin kita kena kenal pasti. Contoh macam kali, lebih daripada, kurang daripada dan sebagainya. Menunjukkan operasi tambah, tolak, darab, setiap di tengah, setiap berada di belakang. Nak cari satu, kan? Itu operasi apa? Itu kedua adalah kata kunci Untuk kita untuk mengenal pasti sesuatu formula. Okey, last sekali kita akan squarekan bagi perkataan yang membantu kita ataupun perkataan yang ada syarat yang dikenakan dalam soalan tersebut. Okey, so nanti cikgu akan bagi tahu. Okey, so yang terakhir sekali adalah square. So si do cheese S tu adalah square. So square ni adalah syarat dia. Petakkan syarat yang ada dalam soalan. Maksudnya soalan ni nak dalam bentuk apa? Jawapan nak dalam unit apa? Itu maksud dia. Kalau contoh ada setengah soalan dia nak unit kilometer sahaja. Atau dia nak unit liter saja. Ataupun dia kata berapa kotak. So maknanya unit dia kotak lah. Berapa kotak kan. Berapa orang. Macam tu kan. Contohnya dia lelaki. Berapakah bilangan murid lelaki. So itu murid lelaki adalah syarat dia. Dia nak murid lelaki. Okay, so setakat tu boleh faham Ada 4 item ni. Si, do, cheese. Okay tak? Murid tahun 6. Jangan senyap sangat ni. Boleh faham tak si, do, cheese ni? Okey, alhamdulillah cikgu tahun 6 ni cikgu risau sikit ni sebab cikgu tahun 6 dia tak macam tahun 1. Tahun 1 dia kecoh. Syasha Finas dia pernah komen cikgu punya video. Syasha Finas ke Kasih saya tak pasti. Dia kata cikgu boleh tahan budak tahun 1 riuh rendah. Memang riuh rendah sikit. Tahun 6 yang memang awak tengok sendirilah kawan-kawan awak ni senyap je, semua takut. Tak tahulah apa yang awak berani. Okey, so kita patah balik kepada soalan yang tadi. Okey, so soalan ni hampir sama dengan soalan awak, tapi nombor berbeza dan cerita pun ada sedikit berbeza So kita jawab sama-sama. Soalan 1, Rajah menunjukkan bilangan butang di dalam sebuah kotak iaitu 1240 biji butang. 35% daripada butang itu berwarna biru, manakala selebihnya berwarna hijau. Soalan 1, hitung bilangan butang berwarna biru. Okey, so maknanya kalau kat sini cikgu akan tuliskan dulu, gariskan dululah. Okey, cikgu akan sekejap. Cikgu kena lupa nak bagi tahu. Tulis hari dan tarikh Hari ni adalah Khamis. Hari dengan tarikh tu wajib tulis Khamis dan juga tarikh kita pada hari ni ialah 9 September 2021. Okey, so untuk soalan yang pertama dia kata untuk single line iaitu C So kita kena gariskan 1240 dan juga 35%. Itu adalah single line. Okey, kemudian yang kedua dia cakap kehendak soalan. Kehendak soalan double line. So cikgu guna warna lain, warna hijau. Okey, kehendak soalan ialah apa? Hitung bilangan butang berwarna biru. So mana cikgu buat double line. Dia nak warna biru Okey, ini double line. Kehendak soalan nak warna biru. Okey, seterusnya adalah kata kunci. Kata kunci kita bulatkan. So, dia kata kunci dekat sini ialah operasi. Okey, perkataan daripada. Daripada ni operasi apa, guys? Operasi apa? Operasi darab. Okey, dan juga yang syarat dia, syarat tu ialah warna biru lah. Okey, so cikgu tak perlulah petakkan. Syarat memang tak ada kat sini. Okey, mungkin dia nak kilometer, meter tak ada. So, maknanya tak perlulah kita nak petakkan. So, sekarang ni kita dah nampak dah. Okey, maklumat dah ada. Warna biru, warna merah. Ini ada operasi darab. Ada nombor ni. Kemudian nak warna biru. So, sebenarnya 35% ini adalah berwarna biru. Jadi, kita terus ambil soalan ni adalah soalan langsung. Soalan direct. Okey, bukan soalan songsang. Kita pernah belajar hari tu kan, minggu lepas, hari Isnin. Ni soalan direct. Soalan terus. So, maknanya disuruh ambil 35%. Jadi, kita letaklah 3. Okey, warna merah pula. Okey, kita cikgu tak warna biru lah. Okey, so maknanya kita kena kira sebagai 35% atau 35%. Kita daripada bermaksud darab. So, kita kena darab. Dapatlah 1240 darab dengan 1240.
Okey, so macam mana kita nak selesaikan ni? Kita guna kaedah pemotongan. Semua orang tahu kan? Cikgu ajar ni Cikgu laju sikit sebab soalan ni banyak, cikgu kena laju sikit. So potong atas, potong bawah. So bermaksud 124 darab 35 bahagi 10. So kita buatlah bentuk lazim dia kat bawah sikit pun boleh. Okey, kita buat kat bawah ni. Contohnya 124 darab dengan 35. Okey. So kita darab dengan 5 dulu. 4 darab 5 20. 2 darab 5 10 tambah 2 ialah 12. 1 darab 5 5 tambah 1 6. Okey, kemudian kita selesaikan pula darab 3. 4 darab 3 12. Cikgu potong ni supaya tak keliru. 1 naik atas. 2 darab 3 6 tambah 1 ialah 7. 1 darab 3 adalah 3. Kemudian kita tambahkan. So kita dapat 0 4 2 pula cikgu nak tulis 6 tambah 7 13. 1 naik atas. So sini dapat 4. So kita dapat 4,340. Tapi kita kena ingat, kena bahagi dengan 10. Sebab ini kena bahagi dengan 10 kat sini. Nampak 10 So cikgu buat shortcut terus. 4,340 bahagi dengan 10 sama dengan, cikgu patutnya kena buat sekali ni. Dia selari sebab tak muat. So cikgu buat tepi sikit lah. Jawapan dia ialah 434. Soalan cakap apa? Butang kan? So kita tulislah butang. Okey, butang biru. Okey, selesai dah soalan kita nombor 1. Mudah saja kan? Tak susah pun soalan nombor 1 ni. Direct saja. Kita dah pernah jawab masa kita jawab dalam hari Isnin itu. Pada hari Isnin So sama saja. Ini soalan direct terus saja. Nak cari dia bagi warna biru, suruh cari biru. Okey, soalan nombor 2. Berapakah bilangan butang berwarna hijau? Jadi cikgu pun gariskanlah double line berwarna hijau sebab kehendak soalan nak warna hijau. Okey, ada dua cara. Cara yang pertama kita buat cara yang senang, iaitu sebab kita dah tahu dah warna biru ialah 434. Betul tak? Kita dah tahu kan 434. Jadi jumlah ialah 1240. Jadi kita nak guna operasi apa? Siapa boleh beritahu cikgu sebelum cikgu bagi tahu jawapan? Guna operasi apa nak cari warna hijau? Guys, seorang respon please. Boleh cakap ataupun boleh tulis dekat bahagian chatting. Kita nak guna operasi apa? Sekiranya nak cari warna hijau, kita dah tahu dah warna biru. Tapi nak cari warna hijau. Bahagi, nak bahagi dengan apa? Kita tak boleh nak bahagi pun, Firas. Tak ada benda yang kita nak bahagi. Tapi kita tahu warna biru, kita tahu 434. Semua sekali Firas ada 1240. Yes, very good. Kita akan guna operasi tolak. Sebab kita kena bagi cikgu nak bagi tahu awak yang 1240 ini adalah jumlah. Jumlah bermaksud semua sekali, kedua-duanya sekali. Jadi bila kedua-duanya sekali, kita nak cari yang lagi satu, mestilah tolak. Sebab dalam cerita ni hanya ada dua warna saja, biru dan hijau. Macam lelaki dan perempuan. So kalau kita nak tahu murid lelaki berapa, kita ambil lah jumlah. Jumlah tolak perempuan dapat lelaki. Sama juga macam soalan ni. So kita guna kaedah yang lebih senang. Kita ambil 1240 tolak dengan berapa bilangan warna butang biru? 434. Nah, kita tolak. Okey, tolaklah elok-elok ya. Pinjam, sini dapat 3, sini dapat 10, 10 tolak 4, 6. 3 tolak 3, 0, 12 terus. 12 tolak 4 ialah 8. So, rupanya dekat sini ada 806 butang berwarna hijau. Okey, sebenarnya ada satu lagi cara. Tapi cara ni lebih susah lah. Cikgu lagi suka guna cara ni sebab senang, buat sekali je. Okey, cara yang cikgu kata susah tu, kita ambil 100%. Tolak 35%. So, dapatlah 65%. So, kita pun letaklah 65/100 darab dengan 1240. Terus dapat jawapan. Tapi cara tu susah lah dah. Nak kena darab dulu. Lepas tu nak kena bahagi pula. So, tak payahlah buat kerja bodoh. Kita dah tahu dah dekat sini. Ada warna biru dah tahu. Buat apa lagi nak buat 65%? Kita terus je ambil warna jumlah keseluruhan. Tolak dengan warna biru, warna biru ni. So dapatlah warna hijau kan, senang. Kita pilih jalan kerja yang cepat dan mudah. Jangan buat kerja yang susah. Tapi cara yang cikgu ajar tadi 65/100 tu, 65% itu pun betul juga. Cuma jalan kerja tu lambat dan menyusahkan. Okey, soalan nombor 1 dah selesai. Okey soalan nombor 1.
Murid tahun 6, okey ke? Okey. Okey so cikgu harap awak boleh jawab lah kejap lagi ya soalan yang cikgu bagi tu. Okey, soalan seterusnya, soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua cerita pasal Liga Bola Sepak. Okey, jumlah penonton Liga Bola Sepak di sebuah stadium Ini penambil kan? macam mana? Apa dia? Ini tengah rekod kan? Cikgu rekod. Okey, jumlah penonton Liga Bola Sepak di sebuah stadium ialah 10,000. Betul cikgu rekod. Cikgu pun risau tak rekod. Okey, ialah 10,560 orang. 60% daripada penonton ialah lelaki. Hitung bilangan penonton lelaki di dalam stadium itu. So maknanya cikgu akan gunakan dulu single line, iaitu di mana 10,560 dan 60%. Itu adalah single line. Kemudian double line. Okey, double line ialah kehendak soalan. Hitung bilangan penonton lelaki, kan? Lelaki adalah kehendak soalan, kan? So, cikgu buat double line. Okey, kemudian dia kata bulatkan kata kunci. So, bila bulatkan kata kunci, daripada. Daripada operasi apa, guys? Baru tadi kita belajar. Operasi darab. Okey, cikgu laju sikit. Okey, very good. Mungkin sebab lagging ni, cikgu rasa mungkin internet connection lagging, so awak macam respon lambat. Okey, so daripada ni adalah darab. Okey, so maknanya dekat sini tak ada syarat. Syarat dia pun memang nak lelaki saja. So kita selesaikanlah seperti biasa. Soalan ni soalan direct. Hitung bilangan lelaki, bagi peratus pun lelaki. Jadi kita direct. Macam soalan satu tadi sama je. Cuma soalan dia cerita je berbeza, tapi cara menjawab sama. Okey, so kita ambil lah 60 per 100. Ini untuk penonton lelaki. Kita ambil 60% sebab lelaki 60%. Okey, so kita darab dengan jumlah 10,560. Okey, so kita gunakan kaedah pemotongan. Ingat syarat dia potong atas, potong bawah. Potong atas, potong bawah. So yang atas ni pun boleh potong juga dengan bawah ni. So kita boleh potong. Potong atas, potong bawah. So kita dapatlah 1056 darab dengan 6 saja. Kan senang? Itulah kaedah pemotongan ni membantu kita menjawab dengan cepat. Okey, so kita letakkan sama dengan dulu. Kita buat bentuk lazimnya dekat bawah, tepi dan sebagainya. Okey, kita letak kat bawah lah. 1056 kita darab dengan 6. Okey, so 6 darab 6, 36. 5 darab 6, 30. Tambah 3, 33. 0 darab 6, 0. Tambah 3, 3. 1 darab 6, 6. So, jawapan dia ialah 6,336 bilangan orang pengunjung atau penonton lelaki. Tulis kat situ. 6,336 penonton lelaki ataupun orang lelaki. Boleh juga. Okey, so ini adalah jawapan bagi soalan 1. Mudah sahaja. Okey, boleh faham Okey, kita terus dengan soalan yang kedua. Okey, soalan kedua cakap, kalau dah cari penonton lelaki, mesti nak cari penonton perempuan pula kan? Tengok. So, betul lah tekaan cikgu. Berapakah bilangan penonton perempuan di stadium itu? Jadi, dekat sini kita dah tahu lelaki semua ialah 6,336. Jumlah penonton adalah 10,560. Jadi, guna operasi apa, guys? Nak cari perempuan. Tolong bagi respon. Tolak. Ya, tolak. Sama macam tadi kan? Sama macam tadi. Soalan dia sama macam tadi, cuma cerita saja berbeza. Kita akan ambil jumlah 10,560 orang penonton semuanya. Kita tolak dengan bilangan lelaki 6,336. Okey, kita tolak. Okey, kita pinjam ya. Jangan tolak suka-suka hati pula. Kosong tolak 6, salah ya. Pinjam macam biasalah. Okey, 5, 10. 10 tolak 6, 4. 5 tolak 3, 2. 5 tolak 3 pun 2. 10 tolak 6 ialah 4. Oleh itu, seramai 4,224 penonton perempuan. Ini jalan penyelesaian yang lebih mudah. Ada satu lagi, iaitu guna kaedah yang susah, tapi boleh juga jawab soalan macam tu, di mana kita ambil 100% tolak 60%. So 100% ialah jumlah peratus semua kan. Tolak 60, so dapatlah 40%. Jadi bermaksud perempuan 40%. So kita pun buatlah 40 per 100
darab dengan jumlah 10,560 pun terus dapat jawapan ni. Tapi itu adalah pengiraan yang lambat dan menyusahkan. Kenapa? Sebab memang dah ada jawapan dah, lelaki kan. Kenapa nak pening-pening buat macam tu? Macam cikgu cakap dalam soalan 1 tadilah. Okey, so boleh faham tak soalan nombor 2 ni? Okey tak soalan nombor 2? Tolong bagi respon. Okey terima kasih yang bagi cakap okey tu. Sebab cikgu tak suka sorang-sorang, nanti rasa macam cakap sorang-sorang kan. Awak cakap okey tu, cikgu dengar suara awak okey. So soalan 1 dan 2 adalah soalan yang kembar sebenarnya. Okey, kita pergi kepada soalan yang lebih susah sikit. Come on. Tengok soalan 3. Soalan 3 tengok TP berapa? TP 5. So bila TP 5 ni soalan lebih sukar dan lebih mencabar sikit. Okey, kita tengok soalan nombor 3. Rajah di sebelah menunjukkan beberapa. Okey, bila disebut beberapa, sebenarnya kita tak tahu berapa bilangan dia. Jadi cikgu pun gariskanlah perkataan beberapa ni. Maksudnya ada maklumat tetapi tidak diberitahu. Kita kena kira lah berapa petaknya lepas ni Beberapa petak yang sama besar. Memang ni lah, anggaplah sama besar walaupun sebenarnya tak sama besar. Okey. 50% daripada rajah itu diwarnakan dengan warna biru. Berapakah bilangan petak yang berwarna biru? Kemudian warnakan. Okey, kemudian so maknanya kita gunakan sidosis tadi. So cikgu pun gariskanlah 50%. Okey, soalan kata kehendak soalan double line. Berapakah bilangan petak berwarna biru? Jadi dia kata berwarna biru ni berapa? So dia suruh cikgu doublekan line lah. Warna biru dia suruh cari warna biru. Ni soalan direct ni. 50% 50% berwarna biru. Okey. So maknanya kita akan bulatkan perkataan daripada. Daripada ialah operasi darab. Sama macam tadi. Okey, macam tu. Okey, sekarang ni soalan cikgu. Kita patah balik kepada yang soalan atas ni. Dia punya pernyataan atas ni menunjukkan beberapa. Siapa boleh beritahu cikgu beberapa tu sebenarnya nombor berapa? Dia ada nombor tapi bersembunyi. Apakah nombor itu? So lebih tahu cikgu. Beberapa. Beberapa tu nak tulis nombor berapa atas ni? Dia ada nombor tapi nombor tu awak kena kira. Apakah nombor itu? Cepat cikgu nak tanya ni. Berapa? Sifar? Ya ke sifar? Berapa agak-agak? Ada tu. Cuba awak tengok kotak 30. tu. Yes, 30. Mana datang daripada 30 tu? Datang daripada jumlah kotak ni. So, awak kira lah 1, 2, 3, 4, 5 ataupun guna darab. 1, 2, 3, 4, 5. So, ni 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6. So, 5 darab dengan 6. Panjang darab lebar kan? 5 darab 6 ialah 30. Oleh itu sebenarnya beberapa petak ni sebenarnya adalah 30 petak. So, kita kena kira sebenarnya. Kalau kita tak kira, macam mana kita nak darab? Kita dah tahu dah 50% daripada tu darab. Nak darab dengan berapa tak ada nombor. Jadi sebenarnya kita kena kira berdasarkan gambar ni. So gambar ni membantu awak sebenarnya. Okey, so kita tengok soalan 1 tadi kita dah jawab. So kita buatlah 50%. Iaitu 50% darab dengan 30. Okey. So kita pun gunalah kaedah apa? Pemotongan sifar. Potong atas, potong bawah. Potong atas, potong bawah. So maksudnya dah jadilah bentuk lazimnya ayat matematiknya 5 darab 3 bahagi 1. Bermaksud 5 darab 3 saja. Jadi 5 darab 3 ialah 15 petak. Okey, bermaksud dekat sini kita kena warnakan. Soalan kata warnakan, so awak kena ikutlah. Jangan bila dah jawab tinggalkan. Soalan kata warnakan. So kita kenalah warnakan 15 petak. So untuk 15 petak ni dia bergantung kepada awak. Awak nak warna yang mana satu. Tak kisah pun mana-mana, tapi mesti 15. So cikgu pun corak dia, cikgu nak suka hati cikgu lah nak buat macam mana kan. Okay, so cikgu warnakan ni 1. Okay, awak colour cantik-cantik lah. Cikgu colour lorek-lorek je. Okay, 2. Okay, 3. 4. Nampak cikgu buat macam mana? 5. Walaupun tak cantik. Awak kena colour cantik-cantik lah nanti. Macam kelarai kan? Macam tika. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ni 6. 7. 8. 9. Baru 9. Cikgu kena colour 15. 9. Okay, cikgu colour sini lah. 10.
Okey, sini pula. 11. Mana lagi ni? 12. Okey, 13. Okey, sini pula lah. 14. Dan yang terakhir sekali, 15. So, maknanya cikgu dah warnakan 50% daripada rajah ini dengan warna biru. Okey, jelas soalan nombor 1? Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua pula. Okey, tengok soalan nombor 2 Soalan nombor 2 cakap 40% daripada baki petak. Okey, gariskan perkataan baki petak. Bila kita sebut baki petak, bermaksud petak yang belum diwarnakan. Takkan kita nak warna dengan warna lain pula kan? Dah warna biru cukup lah. Warna biru je. Okey, so maknanya 40% daripada baki petak diwarnakan dengan warna kuning. Warnakan petak tersebut. Jadi soalan nombor 2 cakap dia suruh warna kuning. Okey, tapi dia cakap daripada baki. So, daripada semua orang tahu, daripada ni mestilah darab, kan? Okey, tapi cakap baki petak kita tak tahu. Masalahnya baki petak ni kita nak kena kira yang mana? Siapa lebih tahu cikgu? Siapa boleh bantu cikgu? Baki petak ni tak ada nombor. So, kita nak kira yang mana? Kira yang mana, guys? Tolong cikgu nak kira yang mana? Kira yang mana? Yang kosong. Yang kosong. Very good. Yang warna putih. Bagus. Kita kira yang warna putih, Okey, so maknanya cikgu tak payahlah kira. Kita kira baki petak bermaksud yang warna putih lah. Sebab baki kan, baki maksudnya yang tak kena warna. Jadi kita kena kira baki petak. So kita kiralah baki petak kita ada berapa. Okey, so kita kiralah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maksudnya ada 15 petak. Jadi cikgu letaklah 15 kat sini. Macam tu. Tengok nampak tak cikgu keluarkan maklumat macam mana? Kalau awak baca saja tanpa keluarkan maklumat, awak takkan boleh jawab pun. Sebab awak tak cukup maklumat. Sebab tu pentingnya keluarkan maklumat. Okey? Pentingnya keluarkan maklumat ni supaya dia akan membantu awak menjawab dengan betul. Okey, so kita dah tahu dah 40% daripada darab 15. Kalau kita tak cari maklumat, kita takkan dapat jawab. Okey, so kita dapatlah, kita kiralah 40%. 40 per 100 daripada ialah darab 15 ialah 15. Sebab baki petak ialah 15 yang belum diwarnakan. Okey, so kita pun potong-potong kan. Okey, so potong atas, potong bawah. Jadi 15 darab 4 bahagi dengan 10. Okey, so kita buat kat bawah ni. 15. Okey, so kita 15 darab dengan 4. Okey, kita buat darab 4 dulu. 5 darab 4, 20. 1 darab 4, 4. Tambah 2 adalah 6. Okey, so 60 bahagi dengan 10. Ni tak tangan tak tahu 60 bagi 10 kan. So, kita dapat 60 per 10. Maksudnya bagi 10 lah. Oleh itu, okey, jawapan dia mesti selari ya. Kalau tak muat nak buat macam mana kan, takkan nak buat sama dengan kat sini. Jadi, cikgu ketepikan sikit. So, 60 bagi 10 adalah 6. Ni potong je. Potong atas, potong bawah. So, 6 bahagi 1 adalah 6. So, sebenarnya ada 6 petak warna kuning. So, of course lah kita kena warna. Soalan bercakap, warnakan petak tersebut. So, kita ambil lah warna kuning. Awak ambil lah pensel warna. Warna kuning. Kena warna sebanyak 6 petak saja. So, mana-mana nak warna, awak warnalah. 1, 2. Cikgu nak warna bawah ni. 3, 4, 5 dan 6. So, cikgu warnakan 6 sahaja. Okey. Selesai. So, kita dah selesai soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 3 pula. Berapakah bilangan petak yang tidak diwarnakan? So, cikgu pun garislah double line sebab soalan kata kehendak dia ialah tidak diwarnakan. Soalan ni paling kacang lah. Budak darjah 1 pun boleh jawab. Tapi ada cara dia nak kira Okey, caranya macam mana? So, dia ada caranya. So, kita dah tahu semua sekali tadi yang belum diwarnakan ada 15. So, kita tulislah 15. Okey? Tulis dulu 15.
Baki tadi ada 15 kan. So 15 tolak dengan 6. Ni jalan kerja sebenarnya. 15 tolak 6. So 15 tolak 6 adalah 9. Oleh itu petak yang belum berwarna ialah 9. Tapi dia ada cara juga untuk budak darjah 1 yang tak reti nak mengira. Contoh, ada tahun 6 tak reti nak tolak ni. Tak apa, boleh kira sendiri. Tak percaya, kira warna putih ni sendiri. Cukup tak 9? Tak percaya, kita kira sama-sama Okey, ni untuk murid yang tak percaya cikgu. Cikgu, betul ke 9 cikgu? Betul. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Betul tak 9? Maksudnya yang tidak diwarnakan ada 9. Betul lah tu. Inilah kita panggil sebagai menjawab dengan berhati-hati, menjawab dengan strategi yang betul. Kita gariskan maklumat, gunakan sidocis tu. InsyaAllah awak boleh faham Okey, selesai dah soalan nombor 3. Okey, kita pergi dengan soalan nombor 4 pula. Boleh tak guys soalan nombor 3 tadi? Okey tak soalan nombor 3? Okey tadi Boleh faham soalan nombor 3? Oh. Okey, very good. Okey, kita pergi pada soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4 ni kembali semula kepada TP4. Okey. Rajah menunjukkan petak segitiga sama sisi yang sama besar. Okey. Nyatakan peratusan bahagian yang tidak berlori. Soalan cakap tidak berlori daripada seluruh rajah itu. Okey, pertama sekali kita gariskan kata kunci dia yang macam cikgu cakap tu lah. Menunjukkan petak segitiga. So petak segitiga ni kita tak tahu ada berapa. So awak kena kira ada berapa. Jadi awak kena kira bagi tahu cikgu berapa petak segitiga tu yang sama besar. Okey, nyatakan peratusan bahagian yang tidak berlori. So maknanya dekat sini maklumat yang diberikan ialah peratusan. Kehendak soalan suruh cari peratusan. Kemudian maklumat yang seterusnya dia bagi tahu tidak berlori. Daripada. Okey, daripada ialah kata kunci. So cikgu bulatkan daripada. Daripada adalah darab seluruh rajah itu. So maknanya macam mana kita nak buat bentuk lazim dia? Macam mana kita nak kira ni? Soalan kata tidak berlori peratusan. Cikgu dah pernah ajar. Nak cari peratus, depan mesti ada apa? Cikgu buat sikit Depan mesti ada apa? Cikgu dah buat dah ni. Apa dia? Depan mesti ada apa? Baru kita belajar hari Senin itu. Mesti ada apa ni? Garis kecil ni. Apa nama dia? Tolong bagi tahu seorang. Tulis boleh, cakap pun boleh. Yes, per Yes, ini per. So atas ialah apa yang kita nak, bawah ialah jumlah. Tapi masalahnya kita tak tahu jumlah ada berapa. Okey, sekarang cikgu nak awak kira dulu jumlah. Berapakah jumlah segitiga sama sisi ni? Cuba tolong kirakan jumlah dia ada berapa? Tolong kirakan jumlah ada berapa guys? Segitiga ni ada berapa jumlah dia? Kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dia cakap 15. Tak ada apa-apa. Kejut cikgu. 15. Segitiga ni ada 15. Sorry. Bukan 15. 16. Cikgu dah terikut dah. Salah. Jawapan dia ialah 16. So, dekat sini, segitiga ni jumlah dia ialah 16. Kalau awak tak percaya, awak kira lah ada berapa. Kira semua sekali ada 16. So maknanya kita mesti per dengan 16. Sebab jumlah. Cikgu dah cakap pecahan atas ialah apa yang kita nak, bawah ialah jumlah. Okey, so sekarang ni soalan kata nyatakan peratusan bahagian yang tidak berlori. So awak tolong kira berapa yang tak berlori. Bagi tahu cikgu ada berapa yang tak berlori. Tolong guys sama-sama dengan cikgu, jangan cikgu saja bagi jawapan. Bantu cikgu. Berapa yang warna putih yang tidak berlori ada berapa? Tolong respon. Okey, very good Yang bagi jawapan yang cakap dan juga yang tulis. Bagus. So yang kita nak ada 12. Awak jangan jawab soalan tu baca soalan tau. Soalan ni kata tidak berlori. Ada setengah soalan dia nak berlori. So awak kena faham betul-betul. Jangan suka-suka je nak jawab terus dapat jawapan. No, kadang-kadang dia soalan kata tidak berlori. So tidak berlori kira putih lah. Kalau berlori kira yang warna hitam ni. Okey, so tidak berlori ada 12.
Wani lambat Wani. Okey, so 12/16. Soalan kata cari peratus, mestilah darab 100%. Kita pernah belajar itu kan. Nak cari peratus, mesti darab 100%. Okey, sekarang cikgu nak gunakan kaedah pemotongan dengan menggunakan sifir. Cikgu tahu 12 dengan 16 ni ada dalam sifir berapa, guys? Cepat. Cikgu nak tanya, 12 dengan 16 ada dalam sifir berapa? Tolong. Sifir 2. Sifir 2. Okey, ada lagi selain daripada tu, lagi besar sikit daripada sifir 2. Sifir berapa? Sifir 2 memang ada. Sifir 6. Sifir 6 tak ada. Sifir 6 tak ada 16. Yes, sifir 4. Very good. Cikgu tak nak ambil sifir 2 sebab sifir 2 dia ada lagi besar sikit daripada sifir 2, iaitu sifir 4 sebenarnya. So cikgu bagi dengan 4. So bila 12 bagi 4, jawapan dia ialah 3. 16 bagi 4, jawapan dia adalah 4. So maknanya dapatlah 3/4. Okey. So kan senang kita nak kira dah macam tu. Kan dah jadi senang sikit nak kira kan. So bermaksud 100 darab 3 bahagi 4. 100 darab 3. Tadi nak darab 12 susah. Sekarang kita ambil 100 darab 3 terus. Dapatlah 300. Kemudian per ni maksudnya bahagilah. So dapat 4 per dengan 4. Kan senang nak bahagi. Lagi senang bahagi 4 daripada bagi 16. Sebab tu cikgu permudahkan. Tapi lah kalau awak tak pandai kan, awak tak reti, boleh je nak buat macam biasa. 100 darab dengan 12 dulu. Dapat 1200. 1200 bahagi 16 pun boleh juga. Dapat jawapan yang sama. Tapi jawapan dia besar lah. Awak nak kena bahagi 16, nak kena buat sifir 16 pula. Kan susah. Kalau macam ni kan senang. Kita potong-potong dah tahu dah. Oh ni bahagi dengan 4. Dapat 4. 12 bahagi dengan 4. Dapat 3. Sebab ada dalam sifir. Sifir 4. Okey, kalau contoh bagi dengan 2 pun boleh juga sebenarnya. Tak ada masalah. Okey. Tapi awak kena permudahkan sepermudah yang baiknya, yang sekecil-kecilnya. So dapatlah 300 bahagi 4. Okey, buatlah bentuk lazim. Okey, buat kat bawah sikit. So 4 kat sini, 300 kat bawah. Okey, so 4 darab dengan 7, 28. So bakinya 2, cikgu shortcut je terus turunkan kosong. 4 darab dengan 5 dapat 20. Oleh itu jawapannya ialah berapa peratus, guys? Berapa 75%. Very good. 75%. Tulis. Ni kena jangan salah. Orang kata cari peratus, tulis orang pula. 75 petak. Apa ni? Orang suruh cari peratus. Ada pula orang suruh cari bilangan orang, dia tulis peratus. Baca soalan tu. Soalan tu nak bentuk apa? Bila soalan tu kata nak dalam bentuk duit, tulislah RM. Kalau jawapan dia kata nak dalam bentuk bilangan orang, tulislah 75 orang. Kalau soalan tu kata nak dalam peratus, kan kita darab 1%, mestilah simbol peratus. Jangan confuse. Okey, soalan nombor 2. Berapakah bilangan petak yang perlu dilorekkan lagi? Dia tanya berapa perlu dilorekkan lagi supaya bahagian berlorek ialah 50% daripada seluruh rajah itu. Bila soalan tu cakap berapa yang perlu dilorekkan lagi. Okay, cikgu pun gariskanlah 2 line Perlu dilorekkan lagi. Maksudnya tak cukup lah ni. Bila dia kata berapa yang perlu dilorekkan lagi, bermaksud benda ni tak cukup. Tak cukup 50%. Tapi kita kena kira lah berapa yang tak cukup tu. So, kita pun keluarkan maklumat yang diberi pada soalan 2. 50% gariskan. Seluruh rajah, kita dah tahu dah tadi, iaitu 16. Okey, seluruh rajah tu 16. Siapa lagi yang baru masuk ni? Farish Fahmi. Okey, kemudian perkataan daripada. Daripada ialah operasi darab. Okey, macam tu. Okey, so bermaksud kita kena selesaikan dengan menggunakan operasi darab. Okey, kita buat kat sini Okey, saya guna pen warna biru. So kita tulislah 50%, iaitu 50% daripada darab, iaitu semua sekali ada 16, jumlah semua ada 16. Okey, so cikgu pun gunalah kaedah pemotongan sifar. Okey, potong atas, potong bawah. Lambatnya yang baru masuk ni. Okey, kemudian cikgu nak potong 5 dengan 10.
Boleh juga sebab 5 dengan 10 ada dalam sifir 5. Betul tak guys? So cikgu potong 5 dapat 1. 5 bahagi 5 1. 10 bahagi 5 2. Okey, contohlah saya tak pandai lah nak potong-potong ni yang 5 dengan 10 ni. Darab lah macam biasa. 16 darab 5 bahagi dengan 10. Kalau pandai, lagi senang macam ni. So 16 darab 1, 16 lah. Bahagi 2. Lagi senang. Kita gunakan kaedah yang lebih mudah. Itu kelebihan kepada murid yang hafal sifir. Murid yang tak hafal sifir, dia akan terkebil-kebil. Tak reti nak potong 5 dengan 10 ni. Tapi kalau murid yang hafal sifir, dia memang ada dalam kepala otak dia sifir. Dia tahu dah 5 dengan 10 ni. Alah cikgu, ada dalam sifir 5 cikgu. 5 bahagi 5, 1. 10 bahagi 5, 2. Saya potong-potong dapat 1 per 2. Kan senang? Macam tu orang suruh hafal sifir. Pentingnya sifir ni. 16 darab 1, 16. 16 bahagi dengan 2. Per tu maksudnya bahagilah. Per tu maksudnya bahagi. So 16 bahagi 2 adalah 8. So maksudnya 8 petak. Untuk dapat 50%, mesti warnakan 8 petak. Tapi dalam soalan ini, hanya ada 1, 2, 3, 4. Hanya ada 4 petak sahaja. So cikgu pun tulislah kat sini. Dalam soalan ada 4 petak sahaja. So berapa petak lagi diperlukan? Congak je ni. Berapa petak lagi? Cikgu nak 8 tapi hanya ada 4 saja. So berapa petak? Yes, nak 4 kan? Jadi dia tak boleh cakap-cakap je. Cakap-cakap je 4. Tak boleh, kena tunjukkan jalan kerja dia macam mana. So kita ambil lah 8 tolak 4. Kan kita nak 8 kan? Hanya ada 4 saja. So kita tolak lah. 8 tolak 4, 4. So maksudnya ada ada 4 petak lagi yang perlu diwarnakan untuk nak jadi 50%. Soalan ni susah sikit. Sebab tu lah TP4 lebih kurang je. TP4, TP5 pun. Okey, so maksudnya kat sini dalam soalan tu kena warnakan 4 petak lagi. Okey, boleh faham tak soalan ni? Okey kalau tak faham boleh tengok balik soalan dia. Tengok balik video ni Okey, soalan nombor 5 ni lagi susah. Okey, kita tengok soalan nombor 5. Catapai menunjukkan peratusan agihan pendapatan Asmawi dalam tempoh masa sebulan. Peratusan bil tidak ditunjukkan. Okey, dia kata bil tidak ditunjukkan. Simpanan 10%. Pelbagai 15%. Bil ilepucik. Tak tahu apa dia. 25% sewa rumah. 40% keperluan harian. Soalan 1 cakap, berapakah peratusan daripada pendapatannya digunakan untuk membayar bil? Jadi cikgu pun garislah perkataan yang beri maklumat. Dia kata berapakah peratusan? Okey, kehendak soalan tu kata. Okey, cikgu double kan. Okey, membayar bil adalah garis satu line. Okey, maklumat. Okey, so maknanya kita nak cari yang ini. Ni, yang ini berapa? Okey. Ya? Nak tanya apa-apa? Tak ada. Yang mulanya kena lukis ke? Boleh lukis. Okey, boleh lukis. Okey, cikgu sambung Nanti awak boleh tanya lepas ni waktu WhatsApp. Sebab cikgu tak boleh lama sangat. Lepas ni takut terdrag. Okey, nanti awak boleh tanya offline lepas ni waktu lepas ni. Okey, cikgu sambung Berapakah peratusan daripada pendapatannya? Bermaksud semua sekali ni kita kena faham. Awak kena faham semua ni yang cikgu bulatkan ni, warna biru ni, semua sekali adalah 100%. Lepas tu kita panggil 100% tu markah penuh. Kau dapat berapa markah matematik? 100%. Wah, teorinya kau betul semua. So macam soalan ni. So semua sekali ialah 100%. Jadi cikgu tahu keperluan harian 40%, simpanan 10%, pelbagai 15%, sewa rumah 25%. Jadi bil je tak tahu. So kita guna operasi tambah dulu. Kita tambahkan segala peratus yang kita tahu. 10% kita tahu, 40% kita tahu, 25% kita tahu dan juga pelbagai yang kita tahu. So kita tambahkan apa yang kita tahu. Supaya kita boleh cari yang tak tahu ni. So kita tambahkan dulu yang kita tahu. So kita ambil lah 40% tambah 10% tambah 15% tambah
25%. Tambahkan apa yang kita tahu dulu. So, letak 5%. 0 tambah 0 tambah 5 tambah 5 adalah 10. 1 naik atas. 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, dapatlah 90%. Bermaksud, semua sekali tak termasuk bil adalah 90%. Jadi, kita nak tahu yang bil ni, kita akan guna operasi tolak. 100% ialah semua. Tolak dengan yang kita tahu yang warna merah ni, yang cikgu bulatkan warna merah ni, cikgu tolakkan semua, iaitu 90%. So, kita dapatlah tahu yang kecil cannot bill ni. 100% tolak 90% ialah 10%. Oleh itu, jawapan bagi bil, iaitu peratusan bil ialah 10%. Kalau tak percaya, cuba awak tambahkan balik semua ni. Dapat tak 100%? Akan dapat 100%. Okey? So, jawab dah soalan nombor 1. Selesai soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 2. Ni susahlah soalan nombor 2 ni. Setiap bulan, Asmawi menggunakan RM896 untuk keperluan harian. Hitung pendapatan bulanan Asmawi. Dalam soalan ini, dia tak bagi tahu berapa gaji Asmawi ni sebulan. Dia tak bagi tahu pun. Dia hanya bagi tahu guna 896 untuk guna 896 untuk keperluan harian. Maksudnya dekat sini keperluan harian iaitu 40% adalah 896. So macam mana nak cari jumlah semua gaji Cikgu Asmawi? Ni kita gunakan kaedah unitary. Yang tak tahu unitary tu apa benda pula ni, bukan anak tari unitary. Okey, unitary ni bermaksud kita cari dulu 1%. 1% ni berapa ringgit? Jadi cikgu akan guna operasi bahagi. Bermaksud, okey, cikgu bantu, ini soalan susah sikit cikgu bantulah. RM896 ni cikgu bahagi dengan peratus keperluan harian. Sebab soalan cakap keperluan harian kan. 896 ni untuk keperluan harian. Jadi cikgu ambil lah 40%. Kalau dia kata 896 ni untuk simpanan, baru kita ambil 10%. Tapi soalan ni cakap 896 ni adalah untuk keperluan harian. Jadi keperluan harian adalah ini, 40%. Jadi cikgu pun bahagilah dengan 40%. Macam tu. Okey, macam mana nak bahagi ni cikgu? Buat bentuk lazim ke? Yelah, kena buat bentuk lazim lah. Okey, so kita buatlah bentuk lazim kat bawah dia. Okey. Cikgu buat kat sini sebab nanti ganggu nak buat kerja tu. So cikgu buat kat sini. Okey, 40 per dengan atau bahagi dengan 896 bahagi dengan 40. Okey, so 40 cikgu darab dengan 2 lah. Dapat 80. Okey, so dapatlah 9. Turunkan 6. Okey, so 40 pun sama juga. Darab dengan 2, dapat 80. Bahagi 1, 6. Baki dia ialah 16. Okey, ini kita nak cari duit tau. Bila sebut duit, dia tak boleh ada baki. So, mesti kena letak kosong yang baru. Letak kosong yang baru. Kemudian letak titik. Maksudnya dia ada sen lah lepas ni. Okey, so 40 darab dengan berapa dapat 160? 40 darab 4. So, dapat 160. Okey, bila kita tengok dekat sini, dapat 22.4 sebenarnya adalah dalam bentuk duit. Sebab cikgu kata, cikgu bahagikan RM896 ni cikgu bahagi dengan 40%. Cikgu nak tahu berapa ringgit sebenarnya. Berapa ringgit untuk 1%. Maksudnya untuk 1%, cikgu tulis kat sini. 1% kita gunakan sebanyak RM22.40. Nampak tengok cikgu tulis macam mana? Asalnya 22.4, tapi cikgu tulis RM22.40. Maksudnya 1% adalah RM22.40. Sekarang ni soalan kata bukan 1%. Cikgu gariskan balik dengan warna hijau. Hitung pendapatan bulanan. Bulanan ni maksudnya 1 bulan. Takkanlah gaji cikgu Asmawi gaji Asmawi ni RM22.40 je sebulan. So maknanya dekat sini kita kena faham
Soalan ni dia nak suruh gaji penuh, iaitu 100%. 1% kan penuh, kan? 1% tu satu je. 100% tu adalah penuh. Penuh tu maksudnya semua sekali lah. Okey, jadi kalau nak cari 100% bermaksud kena darab dengan 100. Sebab nak cari 100 kan, ni kalau 1 dapat ini. Kalau nak cari 100, mesti kena darab dengan 100. So, RM22.40 darab dengan 100. Macam tu. So, kita pun menggerakkanlah titiknya sebanyak 2 kali. Sebab apa? Sebab darab kan. So, geraklah 2 kali. 1, 2. Jadi, titiknya dekat belakang. So, bila titiknya di belakang bermaksud 2 RM 2240.00. Maksudnya jadilah RM2,240. Cikgu, kalau saya tak nak tulis titik kosong-kosong tu boleh tak? Boleh. So, cikgu pun tak nak tulis, cikgu padam. So, dapatlah dekat sini jawapannya ialah RM2,240 gaji cikgu, gaji Asmawi dalam masa sebulan. Tu maksud dia. Okey? Jelas Soalan susah sikit. Berpatutanlah dengan TP5. Soalan yang nak bagi tahu dekat sini, kita bahagikan dulu. Tengok soalan tu cakap apa? 896 untuk keperluan harian. Sebab tu cikgu ambil 40%. Kalau dia cakap 896 untuk sewa rumah, baru kita tulis per 25, bahagi 25. Kena tengok 896 ni siapa punya. Oh, keperluan harian. So, sebab itulah cikgu bagi 40. Kalau 896 ni simpanan punya, baru bahagi dengan 10. Kalau 896 ni pelbagai yang punya, untuk pelbagai, maknanya 896 bahagi dengan 15. Ni soalan ni susah sikit ya. So, bergantung pada awak untuk jawab soalan yang cikgu bagi lepas ni. Adakah awak faham? Okey, selesai dah soalan nombor 5. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 6. Yang terakhir, cikgu habis. Cikgu short laju sikit soalan 6. Tinggal 5 minit lagi. 5 ke 10 minit lagi. Okey, Puan Kasih melaburkan 9,500 dalam unit amanah saham. Dia menerima 5% dividen pada tahun tersebut. Kira jumlah wangnya pada akhir tahun itu. Maksudnya, dia dapat 5% dividen. Okey, so cikgu pun gariskanlah maklumat yang diberikan. Yang pertama, 9,500 dan juga 5%. Kemudian bila kita sebut perkataan dividen, sebenarnya adalah operasi, ada peratus kat tepi ni, maksudnya operasi darab. Okey, so soalan kata kira jumlah. Jumlah ni maksudnya tambah semua duit dia lah. Jumlah wangnya pada akhir tahun itu. So, akhir tahun cikgu gariskan dengan 2 double line. Kehendak soalan kan? Last sekali. Pada akhir tahun itu. Jadi, cikgu pun nampak dah peratus dia. Oh, ada dah peratus ni. 5%. Bermaksud 5/100. Ada dividen peratus darab. Jadi, kita guna operasi darab. 9,500. Macam tu. Okey, jelas murid? 6 Sakura, 6 Lavender. Okey? Masih bersama dengan cikgu ke? Senyap je ni. Buat apalah tu? Dah. Okey Alhamdulillah lah ya. Cikgu harap semua orang bersama dengan cikgu lah. Jangan ngantuk, jangan tidur. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya. Boleh tanya dalam WhatsApp ke ataupun tanya dalam chatting. Okey, so kita potong atas, potong bawah, potong atas, potong bawah. Jadi bermaksud 95 darab 5 sahaja. Jom 95 darab dengan 5 sahaja. Okey, so kita kena letak RM lah nanti sebab ni pasal duit kan. Ni salah satunya ni, murid ni lupa nak letak RM. Yang ni tak apalah, kira ni tak apa. Jawapan tu mesti letak RM. Okey, so kita pun kira lah kat bawah sikit. 95 darab dengan 5. 5 darab 5, 25. 9 darab 5 adalah 45. Tambah 2 adalah 47. So, kita dapatlah RM RM475. Okey, adakah soalan ini dah siap? Belum lagi sebab soalan kata kira jumlah. Jumlah ni bermaksud tambah. Jadi duit dia takkanlah dia simpan 9,500 akhir tahun jadi 400 je. Mana lagi yang 9,000 tu pergi ke mana? Orang curi? Tak ada. Kena tambahlah. 475 ni adalah dividen sahaja.
Dividen ni bermaksud untung yang bank bagi ataupun amanah saham bagi disebabkan kita melabur dalam unit saham tu. Ni untung. So takkanlah tiba-tiba duit kita tinggal RM475 je. So maknanya kena tambahlah dengan duit asal. So duit asal kita RM9,500. So kita buat kat bawah ni So kita ambil RM9,500 tambah dengan untung pada tahun itu iaitu dividen sebanyak RM475. Kita tambahkan sebab kita dapat untung kan. Dividen tu untung. Dia bukan cukai. Cukai kena tolak. Dividen untung. Duit kita dapat duit. Tambahlah 5, sini 7, 5 tambah 4, 9, sini dapat 9. Bermaksud Puan Kasih ni, dia dapat RM9,975 pada tahun itu. So, ini soalan yang pertama ni. Okey, soalan kedua. Pada tahun berikutnya, tahun selepas tu lah maksudnya. Pada tahun berikutnya, dia menerima 8% dividen untuk tahun itu. So, perkataan dividen mestilah guna darab juga ni. Ada peratus lagi tu. Selalunya mesti akan guna darab. Okey, untuk tahun tersebut, berapakah baki wangnya sekarang? Memang ada perkataan baki, tapi jangan confuse. Baki tu bukan bermaksud tolak. Baki tu maksudnya duit dia ada berapa dalam bank tu. Tu maksud dia. So, dekat sini ada 8% daripada jumlah yang dia dapat. Yang inilah yang terbaru ni. Sebab duit dia sekarang dah bertambah. Dia tak cakap pun dia keluarkan duit. So, kita kena ambil nombor yang ini ni soalan ni bersangkut paut. Kalau soalan 1 salah, soalan 2 confirm salah. So, kita ambil 8% darab dengan duit yang dapat pada tahun hari tu, tahun lepas. Pada tahun yang pertama ni. Tahun soalan pertama. So, kita ambil lah RM9,975. Ini Kasih dapat. Okey. Kemudian, kita nak potong pun tak boleh nak potong ni. Sebab 9,975 So, kenalah darab. Okey, kena darab lah nombor besar ni. Kena buatlah sikit-sikit pelan-pelan. So, kita dapat 9,975 darab dengan 8. 5 darab 8, 40. 7 darab 8, 56. 57, 58, 59, 60. Kosong naik atas. 9 darab 8, 72. 72 tambah 6, 78. 9 darab 8, 72. 72 tambah 7, 79. Okey, 79. Okey, so kita dapatlah nombor ni. Ini belum siap lagi ni. Kita dapat 79800 bahagi dengan 100. Sebab ni kita ni kan. So, potong atas, potong bawah, potong atas, potong bawah. So, kita dapatlah RM798. Maksudnya, pada tahun yang kedua, Puan Kasih mendapat RM798. Habis nak buat apa dengan duit RM9,975 ni? Guna operasi apa guys sebelum cikgu habiskan kelas? Operasi apa? Tolong guys bagi respon. Nak buat apa dengan 9,975? Ya, kita tambahkan. Sebab duit tu dia akan bertambah pada tahun hadapannya. Tahun tersebut lah, tahun berikutnya kan. So, kita tambahkan. Okey, disebabkan tak muat ni. Jangan tanya kenapa cikgu buat kat sini sebab tak muat. Awak nanti kalau tak muat pun boleh buat atas kertas. Ataupun buat kertas tambahan, sisipan buat kat situ. Tak ada masalah. Okey, so cikgu pun ambil lah RM. Duit asal dia RM9,975. Duit Kasih ni pada tahun sebelum tu. Tambah dengan dividen 8% tu. 8% kita dapat 798. 5 tambah 8, 13. 1 naik atas. Sini dapat 17. 1 naik atas. Sini dapat 17 juga. 1 naik atas. Dapatlah 10 di sini. Oleh itu, duit yang diterima oleh Puan Kasih pada tahun tersebut ialah 10,773. Nampak tak bila kita simpan duit banyak dalam amanah saham, kita akan dapat duit banyak. Bergantung kepada berapa peratus dividen yang kita terima. So, kalau nak simpan duit banyak, nak dapat duit banyak, simpan duit dalam unit pelaburan. Yang paling famousnya ASB dan sebagainya. Okey, cikgu dah terlebih sikit 2 minit. Okey, cikgu tamatkan recording dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.